Anwar, apa jadi kepadanya? Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan? Saya tangkap Datuk Seri Anwar. Dan bukan ada sebab-sebab apapun, tak ada sebab apapun. Bukan ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Tak ada langsung. Sebab itu, ini adalah satu kesaliman. Dan ada juga pihak-pihak yang nak buang saya pada masa itu, tapi masa itu susah sikit. Ada kuasa ni susah nak buang. Lari dah tak ada kuasa. Hari ini Datuk Seri yang saya tatang sekian lama buat layang kepada saya. Saya mudah maafkan, tapi belum tentu rakyat memaafkan kezaliman. Lihat semangat saya, Mak. Ya, saya mudah dihukum dan digempar. Apa salah saya, dosa saya apa? Kalau dia kata saya lakukan maksiat itu fitnah dan penipuan jahat. Ingat perangai saya macam perangai 2-3 kerat kawan-kawan dia. Dia dari penjara, jadi menteri. Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. So guys, beberapa hari lepas aku ada buat satu video berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada video tersebut aku dapat beberapa teguran berkenaan dengan cara sebutan aku ataupun bahasa aku dalam that video. Antaranya yang aku sebut Anwar sahaja. Kata-kata aku tu membuatkan ada beberapa orang yang tak selesa dengan cara aku menyebut. Sebab kalau aku sendiri pun bercakap ataupun berjumpa dengan kawan-kawan aku bercerita pasal politik ke ataupun diorang bercerita, diorang tak ada cakap pun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Diorang hanya bercakap Anwar. Contoh kalau Najib, kalau Ismail Sabri sebelum ni dia cakap PM ataupun Ismail Sabri. Kalau macam Muhyiddin Yassin, Abah, ataupun kita akan sebut Muhyiddin je. Itu selalunya perbualan ataupun sembang antara kawan-kawan. One of the reason kenapa aku cakap macam tu adalah aku nak rasa macam kita ni bersembang. So, aku minta maaf pada korang yang rasa macam tak selesa dengan kata-kata ataupun perkataan tersebut. Hari ini adalah 29 hari bulan 11, hari ke-6 Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Banyak sebenarnya yang kita dah dapat lihat positif dari segi ekonomi, cara kerja dia. Walaupun tak adalah terus hari ni dia menang, besok harga barang terus turun. Walaupun dia pernah berkata dulu, dia cakap kalau hari ni dia menang, besok minyak turun. Saudara, apa sebab? Saya ulang. Hari ini kalau pilihan raya kita menang, pukul 11 malam sah bagi saya 24 jam. Bukan 20 hari, bukan 2 minggu, 24 jam. Saya umum harga minyak turun serta-merta. Hari ini menang, akan sumpah esok umum harga minyak turun seluruh. Siapa mana-mana pengadainya minyak, kedai minyak yang tak turun, menjaga. Aku rasa benda tu kalau nak buat pun dia bukannya senang macam tu je. Banyak benda yang dia kena kaji, banyak benda yang dia kena tengok balik. But itu adalah harapan aku dan harapan ramai orang. Sebab video sebelum ni ramai yang komen berkenaan dengan minyak turun. So kita tengok macam mana guys. Dan beberapa hari lepas, Sultan Brunei datang ke Malaysia untuk berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setibanya Sultan Brunei dekat airport, macam biasalah bodyguard dia punyalah ramai apa semua kan. And then pergilah kat kereta. Tapi apa yang bestnya, Sultan Brunei sendiri yang nak bawa kereta tu Datuk Seri Anwar Ibrahim menuju ke Putrajaya. So pendapat aku, ini adalah satu penghormatan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dari situ kita boleh nampak Sultan Brunei guys yang pandu kereta bawa Anwar Ibrahim pergi ke Putrajaya. Dan bukan Sultan Brunei sahaja guys, TMJ pun guys pernah bawa Perdana Menteri kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi ke mana aku tak sure, tapi dia pernah bawa lah Perdana Menteri. Pagi tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di hadapan penjawab awam. So dalam ucapan dia tu aku rasa macam best sebab cara dia berucap
cara dia bercakap slow and steady. Banyak benda-benda nasihat yang dia bagi tahu. Dia meminta supaya semua penjawat awam ni terus berdisiplin, berdedikasi dalam menjalankan tugas. Dia pun ada bagi tahu sebelum ni ada banyak je benda-benda buruk yang viral dekat dalam kementerian sendiri. Contohnya orang beratur panjang ataupun ada yang lambat lah, macam-macam benda lah kan. So benda-benda tu macam heboh ataupun diperkatakan, tapi banyak je benda-benda baik yang orang tak perkatakan. So itu adalah benda betul bagi aku, dan aku sendiri pun adalah beberapa pengalaman dalam proses-proses dengan kerajaan ni kan. Sometimes benda tu happen, kita sebagai rakyat kita faham lah mereka pun menjalankan tugas, dan sometimes benda tu tak dapat nak dielakkan, dan benda tu bukannya diorang sengaja nak buat, tapi disebabkan situasi ataupun keadaan di luar kawalan diorang. Pada video yang lepas juga aku terima banyak sangat komen, macam-macam komen, ada dalam 1300 komen. Kebanyakannya semuanya setuju dengan kata-kata aku. Ramai juga yang bercerita tentang pengalaman diorang. Ada juga komen yang aku terima yang tak pernah lalui masa zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim kena tangkap, dan ada juga yang ada dekat sana time tu. So banyak komen-komen yang aku rasa macam best bila baca, sebab benda tu macam cerita tau bagi aku. So bila aku baca tu kan, aku rasa macam wow, hebat betul pengalaman dia ni kan. Tapi ada jugalah beberapa komen yang aku rasa benda tu negatif, yang betul-betul pangkah Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang betul-betul macam ini semua wayang. Kita tengoklah akan datang macam mana isu LGBT, isu saham arak yang melonjak selepas sahaja Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. So banyak komen-komen isu-isu yang aku rasa positif dan negatif pada video tersebut. Aku tak nak ulas panjang, dan banyak jawapan-jawapan yang aku sendiri tak tahu. Aku bercakap adalah sebagai rakyat Malaysia yang aku rasa gembira bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, dan juga tindakan dia. Bagi aku itu adalah yang penting, tindakan dia. Dan aku sendiri berharap tindakan dia ni akan terus positif, dan of course aku sendiri akan rasa macam hampa kalau dia tak kotakan apa yang dijanjikan. Bukan korang je guys, seriously, banyak komen-komen yang aku terima sebelum ni semuanya merisaukan benda tu. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia punya cakap-cakap tu, adakah benda tu betul, adakah wayang ataupun macam-macam benda lah. Macam pagi tadi dia ada cakap semua projek lepas ni tak ada kroni-kroni ataupun kelulusan yang mudah ke apa ke, tak ada. Semuanya akan ikut proper way. Saya ingin nyatakan bahawa hidup saya itu bergelora pasang surutnya, tetapi suatu hal yang saya sangat konsisten ialah menggunakan kuasa untuk memanfaatkan rakyat terbanyak, bukan untuk memperkayakan 2-3 kerat keluarga atau kroni. Rakan-rakan yang pernah tahu tentang saya dan Menteri Kewangan, arahan saya yang pertama adalah melarang sama sekali keluarga saya atau orang-orang terdekat untuk diberikan kepentingan dalam apa-apa kelulusan projek kerajaan. Negara ini rusak bukan kerana perkhidmatan awam. Seperti kita lihat, sebagai selalu saya beri contoh MAS. Apa masalah? Perkhidmatannya sangat baik, pengurusan baik, pengurusan jenteranya baik. Yang lemah itu adalah pengurusan di atas, dan akibatnya kerugian kepada ramai keluarga dan kesan kepada negara dan imej dan keyakinan negara. Dan kalau aku tengok dekat Instagram punya komen, ya Allah, macam-macam lah, semua banyak negatif dalam tu. Tapi kita nampak dari sudut lain, iaitu kerisauan masyarakat. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan menjadi seperti menteri-menteri sebelum ni yang hanya berjanji ataupun wayang, di belakang sebenarnya menipu rakyat, menggunakan duit rakyat, mengkayakan kroni. Itu adalah hakikat guys. So kerisauan tu bukan korang je, aku sendiri pun risau. Aku rasa semua rakyat Malaysia tak nak benda tu terjadi. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri yang cakap, kita sama-sama tengok guys, kuasa yang sebenar adalah pada rakyat guys. So kalaulah kita tak suka benda tu, akan datang pilihan raya, akan datang. Korang sendiri tahu siapa yang korang nak pilih. Pada video-video aku yang lepas-lepas ni, aku tak ada pro kepada Pakatan Harapan ataupun kepada Perikatan Nasional ataupun kepada Barisan Nasional. Tak ada, bukan berkenaan dengan politik. Aku bercakap adalah pandangan aku berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengorbanan dia, apa yang dia dah lalui sehinggalah dia berjaya menjadi Perdana Menteri. Dia dilantik menjadi Perdana Menteri adalah selepas mesyuarat agung tau, mesyuarat raja-raja, perjumpaan raja-raja seluruh negara berjumpa dan
Diorang ni nak buat decision bukannya mudah, sampai kena datang ke Istana Negara untuk berjumpa dengan Agong kita untuk meeting siapakah yang layak ataupun siapakah yang kita nak jadikan Perdana Menteri. So kita nak tak nak, kita kena hormat dengan keputusan Raja-Raja, dan kita tengok, kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara tak langsung kita menghormati keputusan Raja-Raja, guys. So kita tengoklah apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh buat dan apa perubahan yang bakal dilakukan. Dan banyak kali sebenarnya dia berkata-kata, dia banyak menekankan pasal perubahan. Dia nak ada perubahan, dia tak nak benda-benda yang lama, dia nak 100% perubahan. Jadi saya nak beri jaminan saudara, ya, bahawa sistem tunggak perkhidmatan itu kekal, tapi dengan maksud ada minat untuk selalu mengangkat martabat insan, martabat perkhidmatan. Kalau ditanyakan doa Nabi Allah Shu'aib AS yang selalu saya ungkapkan, in uridu illa al-islah mastata'tu, tidak ada upaya aku selain daripada bekerja dan berkhidmat untuk membawa perubahan, islah dengan sebaiknya. Negara ini memerlukan perubahan. Suatu tahap yang pernah kita capai dulu, malangnya merosot. Merosot itu baik ekonominya, baik kestabilannya, ataupun disiplinnya. Dan tentunya Tansib Guam Negara tahu tentang pelanggaran hukum, termasuk isu-isu penyelewengan dan rasuah, yang kadang-kadang juga ada kaitannya, kerana kelemahan pimpinan kaitannya dengan peringkat penjabat awam. First, apa yang kita nampak tindakan dia adalah dia fokus kepada kos sara hidup. So bagi aku benda tu adalah salah satu movement yang paling penting. Sebab kalau kos sara hidup tak dapat nak disettlekan, kos sara hidup ni akan membuatkan lebih ramai orang yang menjalani hidup yang sukar. Lagi-lagi rakyat macam kita ni kan, orang yang ada duit lah kan. Orang macam kita ni, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang kan. Kos sara hidup naik, gaji tak naik. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga core team dia berjumpa, discuss, meeting untuk mencari ataupun menyiapkan satu kertas kerja yang dapat menyelesaikan masalah ni. Aku harap ini salah satu tindakan yang baik dan positif kepada kita semua. Kita tengoklah perubahan apa yang bakal dilakukan. Macam sebelum ni aku ada cakap, setiap hari aku tertunggu-tunggu dia punya ucapan ataupun dia punya statement berkenaan dengan negara kita, ekonomi negara. Dan pagi tadi pula dia berucap. So benda tu rasa macam, oh best. Kita dapat tengok dia punya improvement dari hari ke hari. Dan kita tunggu pula besok apa pula statement terbaru dia berkenaan dengan ekonomi kita. Ada juga komen yang aku terima mengatakan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni pernah 2 kali kes liwat, macam-macam lah kan pasal dia dipenjarakan tu. Dan ada juga yang berkata layak ke Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri sebab dia bekas panduan. Aku tak nak komen sangat banyak pasal tu, tapi ini pendapat aku dan apa yang aku tahu. Orang yang memasukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam penjara dulu, seperti yang kita semua tahu, iaitu Mahathir. Tak tahulah dia buat apa-apa semua kan. And then sampailah Datuk Seri Anwar Ibrahim dipercayai bersalah dan dimasukkan ke penjara. Dia duduk dalam penjara apa semua, kungkang, dia keluar balik dan sekali lagi dia dituduh buat kesalahan yang sama dan dimasukkan penjara lagi. Aku tak nak cerita detail sangat, okey? Ini adalah ringkasan sahaja. Mahathir sendiri bagi tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara dulu tak dia buat salah apa-apa. Disebabkan time tu Tun M ada kuasa, jadi dia boleh sumbat lah siapa-siapa je dalam penjara. Ini guys, Tun M sendiri yang cakap tau. So aku harap korang boleh komen di bawah, ceritakan korang punya pendapat ataupun pandangan berkenaan dengan isu ni. So aku rasa itu saja guys video untuk hari ni. Aku bukanlah pakar politik, aku bukanlah orang politik, aku bukanlah siapa-siapa. Aku cuma menzahirkan apa yang aku rasa dalam hati ni berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga tindakan dia selepas menjadi Perdana Menteri. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri aku sendiri guys. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.